Seksyen 21, tidak membayar zakat. Daripada segi bahasa, zakat bermaksud keberkatan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Ibnu Taimiyah berkata, diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi. Daripada segi syarak, zakat bermaksud sebahagian harta tertentu yang telah diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Zakat adalah merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal kedua Hijriyah setelah diwajibkan puasa Ramadan dan fitrah. Syarat-syarat zakat. Yang pertama adalah Islam, kedua merdeka, ketiga pemilikan sempurna, keempat perkembangan, kelima cukup nisab, keenam melebihi daripada keperluan asas dan yang ketujuh cukup haul. Hukum zakat. Zakat adalah fardu ain ke atas setiap orang Islam yang memenuhi segala syarat-syarat wajib. Hikmah pensyariatan zakat. Pertama, mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada. Kedua, membersihkan diri pembayar zakat. Ketiga, membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat. Keempat, mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Taala di kalangan golongan yang berada. Kelima, mengurangkan perasaan iri hati di kalangan yang kurang bernasib baik. Keenam, mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Taala di samping perhubungan antara manusia dengan manusia. Ketujuh, memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Dalil pensyariatan zakat. Zakat adalah antara rukun Islam yang paling penting. Hukum zakat mempunyai dalil-dalil muktamad dari sudut petunjuk dan sabitnya. Ia menjadikan hukum zakat itu jelas dan mudah diketahui dari sudut agama. Oleh itu, hukum orang yang menafikan wajib zakat adalah kafir. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Taala daripada surah Al-Baqarah ayat 43, iaitu wa aqimus salata wa atuz zakah. Maksudnya, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat. Peruntukan kesalahan tidak membayar zakat atau fitrah dalam undang-undang jenayah syariah di negeri-negeri di Malaysia. Peruntukan yang digunapakai oleh setiap negeri-negeri di Malaysia adalah seperti berikut. Negeri Johor telah menggunakan enakmen kesalahan jenayah syariah 1997 di bawah Seksyen 16 iaitu tidak membayar zakat atau fitrah. Negeri Melaka menggunapakai enakmen kesalahan syariah Negeri Melaka 1991 di bawah Seksyen 82. Negeri Sembilan menggunapakai enakmen jenayah syariah Negeri Sembilan 2004 di bawah Seksyen 118 iaitu kegagalan membayar zakat atau fitrah. Negeri Pahang menggunapakai enakmen kesalahan jenayah syariah 2013 di bawah peruntukan Seksyen 40 iaitu tidak membayar zakat atau fitrah. Pulau Pinang pula telah menggunapakai enakmen kesalahan jenayah syariah Negeri Pulau Pinang tahun 1956 di bawah Seksyen 16. Negeri Perak menggunapakai enakmen jenayah syariah 1992 di bawah Seksyen 25. Negeri Selangor menggunapakai enakmen jenayah syariah Selangor 1995 di bawah Seksyen 21. Negeri Terengganu menggunapakai enakmen kesalahan jenayah syariah Takzir Terengganu 2001 di bawah Seksyen 20. Negeri Kedah telah menggunapakai enakmen 18 iaitu enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah Darul Aman 2014 di bawah Seksyen 15 iaitu menghasut supaya mengabaikan kewajipan agama yang mana peruntukan tidak membayar zakat tersebut berada di subseksyen 2 Seksyen 15.
Negeri Perlis pula telah menggunapakai enakmen jenayah dalam syarak di bawah Seksyen 3 iaitu tidak menyerahkan wang atau harta yang dipungut. Sabah menggunapakai enakmen zakat dan fitrah 1993 di bawah Seksyen 61. Kelantan menggunapakai enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan 1994 di bawah Seksyen 106. Wilayah-wilayah persekutuan pula menggunapakai Akta 559 iaitu Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-wilayah Persekutuan 1997 di bawah Seksyen 16. Manakala Negeri Sarawak pula menggunapakai Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001 dan Undang-Undang Zakat dan Fitrah 1966 yang mana peruntukan tidak membayar zakat berada di bawah Seksyen 31 pembayaran tak sah akan zakat atau fitrah serta Peraturan 17 hukuman kegagalan membayar zakat dan fitrah. Peruntukan hukuman kesalahan tidak membayar zakat dan atau fitrah di negeri-negeri di Malaysia. Bagi negeri Melaka, Perlis dan Selangor, hukuman yang dikenakan adalah denda tidak melebihi RM5,000. Johor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Wilayah Persekutuan dan Sarawak, denda tidak melebihi RM1,000. Pahang, Kedah serta Kelantan adalah denda tidak melebihi RM2,000. Terengganu, denda tidak melebihi RM3,000 dan juga Sabah, denda tidak melebihi RM4,000. Hukuman penjara yang dikenakan bagi negeri Melaka adalah tidak melebihi tempoh 36 bulan. Johor, Pulau Pinang, Perak, Wilayah Persekutuan, Kelantan dan Sarawak adalah penjara tidak melebihi 6 bulan. Kedah, Pahang dan Negeri Sembilan, penjara tidak melebihi 1 tahun. Terengganu dan Sabah, penjara tidak melebihi 2 tahun. Perlis dan juga Selangor adalah tidak melebihi 3 tahun. Peruntukan, kesalahan dan hukuman tidak membayar zakat atau fitrah di negeri Selangor. Seksyen 21, tidak membayar zakat atau fitrah. Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi A. enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu, atau B. enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah iaitu melalui amil yang dilantik atau mana-mana pihak yang lain yang diberi kuasa oleh majlis untuk memungut zakat atau fitrah adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Penguatkuasaan zakat iaitu undang-undang memainkan peranan dalam mempengaruhi gelagat kepatuhan. Justeru itu pihak penguatkuasaan zakat iaitu pihak majlis sangat aktif dalam memantau kutipan zakat seperti di Kelantan, Kedah, Perlis dan Perak di mana orang Islam dikenakan tindakan kerana tidak membayar zakat atau fitrah. Melalui kes antara majlis versus Musa dan lain-lain, mahkamah telah mengenakan bayaran denda kepada 16 orang kerana kegagalan membayar zakat pada tahun 1947 di mana setiap mereka dikenakan denda RM15 atau dipenjara selama sebulan di bawah Seksyen 8 Peraturan Kutipan Fitrah pada tahun 1938. Berdasarkan kepada laporan tahunan Jabatan Zakat Perlis 1953, seramai 10 orang petani yang enggan membayar zakat telah didakwa dan dihukum penjara. Seterusnya di Perak pula, populasi golongan yang tidak membayar zakat atau fitrah amatlah tinggi di mana seramai 52 orang telah didakwa kerana kegagalan membayar zakat fitrah. Manakala pada tahun 1996 pula, Majlis Perak bercadang untuk menyaman 49 orang di daerah Selama dan 38 orang di Setiawan kerana gagal membayar fitrah. Seterusnya di negeri Kedah, seorang petani perak didakwa dan dihukum sebanyak 3 kali kerana gagal membayar zakat padi. Pada tahun 1965,
sehingga 1966 sebanyak 36 kes kesalahan zakat direkodkan, seperti yang pertama, keengganan memberi maklumat kepada amil berkenaan keluasan tanah. Yang kedua, menerima zakat tanpa tauliah. Yang ketiga, enggan membayar zakat. Yang keempat, kesalahan amil. Seterusnya, di negeri Pahang pula adalah negeri yang paling aktif dalam membuat pendakwaan berkenaan kes kegagalan dalam membayar zakat atau fitrah, iaitu sebanyak 28 kes pada tahun 1985, manakala pada tahun 1986 sebanyak 13 kes dan pada tahun 1987 meningkat kepada 126 kes. Namun, melalui kes Harom Laksmana lawan PPP, perayu adalah tidak wajib membayar zakat kerana tidak mencukupi kriteria di bawah Peraturan Zakat dan Fitrah Perak 1952. Seterusnya, melalui kes Muhammad Weli vs PPP, Magistrate telah penjarakan perayu kerana kegagalan membayar zakat. Di dalam hujah perayu, kewajipan membayar zakat atau fitrah terletak di bawah hukum syarak dan bukan undang-undang di Kubal Parlimen, dan adalah menjadi pilihan pembayar untuk menyerahkan bayaran fitrah kepada sesiapa. Namun begitu, Mahkamah Tinggi telah menolak rayuan tersebut dan hukum fitrah adalah wajib berdasarkan Peraturan Zakat Negeri Perak. Seterusnya, kesimpulan yang dapat kami simpulkan di sini adalah undang-undang zakat diperuntukkan agar dapat memastikan pentadbiran zakat diurus dengan baik, seperti mempertingkatkan aras kepatuhan zakat dan merangkumi proses kutipan dan agihan wang zakat termasuk taksiran, bayaran, rayuan, kesalahan dan denda. Yang kedua, zakat merupakan perkara yang wajib dan jika gagal, seseorang itu boleh dikenakan tindakan undang-undang iaitu hukuman atau denda tertakluk kepada enakmen negeri masing-masing. Zakat juga merupakan hasil untuk diagih-agihkan kepada yang memerlukan. Oleh yang demikian, majlis merupakan badan yang bertanggungjawab dalam menguruskan harta zakat. Akhir sekali, penguatkuasaan zakat amat penting dilaksanakan mengikut mekanisme perundangan sedia ada bagi mengatasi dan menukar kedudukan persepsi yang negatif kepada positif terhadap undang-undang dan penguatkuasaan zakat. Sekian, terima kasih.